connecting to cloud. Okay, nak start rakam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome kepada Ustaz Zulfiqar daripada Indonesia. Umai Kelantan kot ni. Wafi Wangsa Maju. Tuan Huzaifah Shubli ni saya baru nampak nama ni. Syamila, Amira and Yusra as speaker hari ni lah. Topik hari ni, Ana ingat perkataan fitrah tu je Yusra, pasal Ana tak ingat dah apa panjang-panjang yang lain tu. And Ana cakap nak bawa konsep tanya-tanya. And siapa nak ahlan Ustaz? Ustaz daripada mana Ustaz? Mute tu. Pemata. Tengah kerja sikit. Oh, okey. Ahlan. Fitrah dan Yusra nak bawa konsep soal jawab ke, Yusra nak bawa konsep apa pun, ala kaif atas Yusra. Test. Adam serah kepada kita buka dengan umul kitab and then Yusra ambil teruslah ya. Buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, Yusra, falyatafaddal ma'jura. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrana wa umurana wa hlul 'uqdatam yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, sebelum kita mula, saya nak tanya dulu. Kak Mira dah ada baju raya ke belum? Kak Mira tak ada. Okay, fine. Alright, untuk perbincangan hari ini, saya rasa macam akan melompat banyak ke banyak tempat. Sebabnya konsep fitrah ni bersepah dalam turaf yang ditulis oleh para ulama. Sana sini macam-macam. Kita boleh jumpa dalam kamus pun boleh jumpa. Dalam kamus sahaja pun boleh jumpa. And then kita akan jumpa dalam tulisan-tulisan para ulama berkenaan dengan politik yang mana kita akan bahaskan. Kita akan masuk nanti. Lepas tu berkaitan dengan psikologi, berkaitan dengan sains tabi'i. Sains tabi'i itu maksudnya natural science yang berkaitan fizik, kimia, bio semua itulah. Dan memang banyaklah konsep fitrah ni boleh masuk ke semua tempat. Kenapa? Sebabnya kita akan masuk nanti. Tapi sebelum tu kita kena bangkitkan beberapa persoalan dulu untuk kita, orang putih kata, letak the flagship ataupun to see where the wind is blowing. Okay, so persoalan dia pertama kita tanyakan dulu, lepas habis Ramadan kita akan masuk Syawal, apa yang kita akan sambut? Kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Kenapa kita sambut Hari Raya Aidilfitri? Ada sesiapa nak cuba jawab tak? Kenapa kita sambut Hari Raya Aidilfitri? Maimah ke, Wafi ke? Jawab tak? Yusra. Ya. Kita menyambut Hari Raya Aidilfitri sebagai tanda kemenangan kita, sebab selama sebulan tu kita boleh kita boleh menahan nafsu kita, daripada kita dapat menahan nafsu kita dan kita kita usaha untuk untuk mentaati perintah Allah sepanjang bulan puasa tu. Jadi kita menanglah kemenangan bagi umat Islam. Masya Allah, cantik jawapan tu. Terima kasih Puan Umaymah dengan jawapan tu. Tahniah, anda telah memenangi RM100 untuk sesi kuis di iKim FM. Masya Allah. Aduh.
Ya, betul lah untuk menyambut kemenangan kan. Tapi next kita kena tanya pula, kita menang buat apa? Kan apa yang kita buat untuk kita claim yang kita dah menang. Dan bila kita dah menang, apa yang kita menangi? Apakah hadiah-hadiah kan? So itu semua persoalan yang kita akan cuba jawab. And of course, jawapan dia secara general biasa orang akan jawab sebab kita berjaya kembali kepada fitrah. In fact, itulah dia makna Aidil Fitri itu sendiri. Aid maksudnya kembali. Dan Fitri kembali pada fitrah ataupun pengembalian yang bersifat fitrah. So bila kita kata kembali kepada fitrah ataupun pengembalian yang fitrah, fitrah tu apa? Kan apa dia fitrah tu? Dan konsep fitrah inilah yang akan memaknakan kemenangan kita. So untuk kita mula masuk ke dalam konsep fitrah tu, kita kena tengok kepada perkataan tu sendiri. Fitrah ni maksudnya apa? Dia pattern. Tapi macam ni simply put, fitrah ni maksudnya pattern. And then kita tengok kepada haqiqatul haqa'iq ataupun hakikat kepada segala hakikat. Siapakah dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Al-Haq. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ni Al-Haq. Dia juga dikenali dengan nama lain. Nama dia salah satunya ialah Al-Fatir. Bila Allah cakap dalam Al-Quran contohnya Fatirus samawati wal ard, kan? Dialah yang menciptakan alam. Tapi perbuatan mencipta ni ada banyak perkataan dalam bahasa Arab. Oleh itu Allah pun dinamakan dengan banyak nama. Dialah Al-Khaliq, dialah Al-Bari, Al-Musawwir, apa lagi? Al-Fatir. Apa lagi ya Ustaz Zul? Nama-nama lain Allah yang menunjukkan kepada Allah sebagai pencipta. Nanti kalau ada siapa yang boleh tambah, masuk dalam chat, tulis dalam ruangan chat nama-nama Allah. So Allah ni Al-Fatir. Tapi apa beza antara Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir dengan Al-Fatir? Al-Fatir merujuk pada perbuatan mencipta yang ada blueprint, yang ada pattern. Contoh, kalau kita katakanlah kalau kita bernafas, kan? Kita keluarkan udara. Kita mencipta. Tapi penciptaan kita itu bukan dengan sengaja. Bukan dengan sengaja. Dan kita pun tak ada macam aku nak nafas aku ni keluar dalam bentuk bulat atau dalam bentuk tiga segi. Tak ada. Kita bernafas macam tu je. Tapi Al-Fatir ialah bila mana kita mencipta, dalam penciptaan kita itu penuh dengan consideration. Kita dah consider macam-macam benda. Dan kita dah buat macam-macam draft dah. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak perlukan draft. Bila dia cipta, ciptaan itu based on iradah dia, based on ilmu dia, dan setiap kali dia mencipta, automatik dah sempurna, automatik dah ada dia punya inherent qualities ataupun sifat-sifat semula jadi. Sifat-sifat semula jadi. So bila Allah ciptakan alam dan Allah ciptakan kita, yang mana kita ni pun sebenarnya sebahagian daripada alam, kedua-dua alam dan kita ada sifat semula jadinya. Okey. Dan ini Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr, yang mana kita akan tengok suatu hari nanti tentang surah Al-Fajr. Bila mana Allah mula-mula Allah kata wal fajr wal layalin ashr wa syaf'i wal watr, and so forth. Lepas tu Allah kata hal fi dhalika hal fi dhalika qasamul lidhi hijr, dan seterusnya. Apa yang Allah nak bentangkan dalam surah Al-Fajr ialah Allah nak kata, kalau korang tengok alam ni, waktu fajar, 10 malam, malam yang ganjil, malam yang genap, dan semua benda ni, semua ni menunjukkan kepada keteraturan alam. Bahawa alam bukanlah bergerak secara rambang, secara rawak, seperti mana yang didakwa oleh saintis moden.
bila diorang kata semua ni, alam ni semua terbentuk dengan sebab evolution, random evolution kan. Sebenarnya tak, sebenarnya ada orang yang so sebagaimana dalam alam ini ada keteraturan, sebegitu juga dalam kehidupan manusia ada keteraturan yang Allah susun. Apa dia keteraturan tu? Kalau dalam alam adanya natural law, hukum alam, benda naturally akan turun ke bawah. Benda yang kurang dense akan naik ke atas. Air sifatnya basah, api sifatnya panas. Air turun ke bawah, api naik ke atas. Semua benda tu ialah sifat semula jadi objek-objek alam dan keteraturan alaman. Sebegitu juga dalam hidup manusia ada keteraturan dia. Apakah dia undang-undang atau peraturan atau keteraturan yang ada dalam hidup manusia? Iaitulah moral law, undang-undang moral. Orang yang baik akan diganjari, orang yang jahat akan dihukum. Dan yes, natural law, sunnatullah. In fact, sebenarnya keteraturan dalam hidup manusia ni pun juga Allah panggil sebagai sunnatullah. Dan kalau kita tengok dalam contohnya ada satu ayat Allah kata fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina, mana ayat dia? Allahu akbar. Tapi Allah kata macam ni. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Okay. Maka berjalanlah atas bumi dan lihatlah apa yang terjadi, apakah pengakhiran pada umat-umat yang terdahulu. Lepas tu Allah tutup ayat tu dengan apa? Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Wala tajida li sunnatillahi tahwila. Undang-undang Allah ni, sunnatullah ni, orang tak akan jumpa sebarang perubahan, tak akan jumpa sebarang alteration, manipulation, atau zumrah. So, apakah dia sunnatullah yang ada dalam hidup manusia ni? Again, ini saya dah bangkitkan dalam sesi yang lepas. Ibn Khaldun, dia kata apa? Dia kata, setiap umat akan melalui beberapa fasa hidup. Mula-mula dia susah. And then dia achieve moral perfection. Dia jadi morally good. And then bila dia jadi morally good, civilization dia pun akan materially grow. Tamadun tu akan tumbuh secara material. And then bila pembangunan material mula sampai kepada tahap yang sangat tinggi, manusia mula jadi lalai. Bila manusia mula jadi lalai, kerosakan berlaku. Bila kerosakan berlaku, lepas tu lama-lama jadi pupus. Inilah apa yang berlaku kepada umat-umat terdahulu. Dan kalau kita tengok pattern yang sama, kita cuba nilai tamadun kita sekarang berada di peringkat yang mana, kan? So itulah dia sunnatullah yang Allah dah letakkan dalam hidup kita, dan itulah dia fitrah yang Allah dah letakkan ke dalam kita punya hidup secara kolektif. Okey, nampak tak? Kita dah masuklah ke dalam sosiologi, antropologi, dan nanti kita masuk ke bawah lagi, kita akan masuk ke dalam politik. Betul. Okey. So kita dah peringkat pertama, kita dah establish satu benda, bahawa Allah menciptakan semua benda dengan peraturan semula jadi, dengan keteraturan semula jadi. Dalam alam, keteraturan semula jadinya ialah natural law, sunnatullah. Dan dalam hidup manusia, keteraturan semula jadinya ialah moral law. Juga Allah panggil sebagai sunnatullah. Okey. So ini sunnatullah, inilah dia fitrah, tapi kita masih lagi belum menjawab apa maksudnya dengan kembali kepada fitrah. Okey. Kalau kita tengok dalam buku Ihya Ulumuddin, dalam chapter Asrarus Saum yang saya pernah terjemahkan baru ni, dan kalau ada orang yang dah baca, kita akan nampak tujuan berpuasa ialah untuk kita menundukkan jasad kita supaya roh kita dapat menundukkan, dapat memenangi
badan kita, menang ke atas jasad kita. Dan inilah sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh kembali kepada fitrah tu. Simply put, itulah dia jawapannya. Bila kita kata kembali kepada fitrah, bermaksud kembali kepada fitrah asal kita. Allah Subhanahu Wa Taala bila dia ciptakan kita, kan manusia ni, dia ciptakan kita dalam daripada dua elemen. Satu elemen jasadiah, jasad. Kedua elemen rohaniah, roh. Dan dual nature ini tak ada dalam makhluk lain. Kita je. Malaikat memang 100% roh. Benda-benda lain memang 100% makhluk. Memang 100% jasad. Even haiwan pun tak ada roh. Tapi Allah beri mereka kuwah ataupun daya-daya. Dan daya-daya itulah yang ada juga dalam diri kita. Dan daya-daya yang ada dalam malaikat pun ada juga dalam diri kita. Ini dibahaskan dalam kitab Imam Ghazali yang bertajuk Kimia Sa'adah. Kimia kebahagiaan. Mana Imam Ghazali dia explain manusia ini tercipta daripada dua bahan. Bahan rohaniah, bahan jasadiah. Okay, so satu lagi batu yang kita dah letakkan. Kita nak bina rumahnya. Tadi batu pertama sunatullah dalam alam dan dalam diri manusia. Kemudian batu yang kedua ialah dalam diri manusia ada dua elemen. Sekarang kita kena letak dulu benda tu ke tepi sekejap dan kita bahaskan satu benda lain. Okey. Bila Allah syariatkan agama Islam kepada kita, Allah kata agama Islam ni ialah agama fitrah. Dinul fitrah. Kenapa agama Islam ni agama fitrah? Kita kena tengok dalam perkataan agama itu sendiri. Perkataan din. Kalau kita tengok dalam macam-macam jenis kamus tabar, kamus-kamus besar dalam bahasa Arab, Lisanul Arab, kamus Raghib Isfahani, kamus Tajul Arus dan sebagainya, kita akan nampak macam-macam jenis maksud yang ada dalam perkataan din. Tapi seorang ulama moden yang besar, nama dia yang saya dah ulang banyak kali dalam kita punya sesi, Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas, dia dah khulasahkan din itu ada 4 maksud yang utama. Yang pertama, din berasal daripada perkataan dain. Dain maksudnya hutang. Maksudnya hutang. Kemudian din juga bermaksud taslim ataupun penyerahan diri. Penyerahan diri. Kemudian makna yang ketiga ialah din bermaksud hukum hakam. Maksudnya hukum hakam. Dan itu maksud ketiga. Maksud keempat pula, din bermaksud natural inclination ataupun kecenderungan semula jadi. Okey. Apa kaitan antara empat-empat maksud ni? Okey, kita kena tengok satu persatu. Din datang dari perkataan dain yang bermaksud hutang. Okey. Sebenarnya. Jadi bila kita berhutang kepada orang, kita digelar dain. Penghutang dipanggil dain. Pemiutang juga dipanggil dain. Okay. So bila kita berhutang dengan orang, kan? Bila kita berhutang dengan orang, secara semula jadi kita akan menyerahkan diri kita kepada orang tu. Betul tak? Contoh kan? Contohnya macam bila contohnya saya pinjam RM500 dengan Ustaz Adam, kan? Lepas tu saya setiap bulan dapat gaji. Tapi gaji saya tu saya tak boleh buat sesuka hati. Sebab gaji saya tu sebahagian daripadanya milik Ustaz Adam. Jadi saya kena tak boleh buat sesuka hati. Saya kena menyerahkan duit saya kepada Ustaz Adam. Tapi bila saya serahkan duit tu yang saya dapat tu, macam mana saya dapat? Saya kena usahakan, kan? Jadi usaha saya
kena diserahkan kepada Ustaz Adam secara tidak langsung. Sebab apa? Saya usaha dapat duit. Tapi duit tu kena bagi kat orang lain. So, saya dah menyerahkan diri kepada Ustaz Adam. Nampak tak? Makna pertama dengan makna kedua dah berkait dah. Secara semula jadi. Kemudian, bila saya menyerahkan diri kepada Ustaz Adam, akan ada hukum hakam yang terlibat dekat situ. Macam mana maksudnya? Okey, katakan RM500 tu terlalu besar bagi saya untuk bayar secara sekaligus. Jadi saya pun kata boleh tak bayar RM50 sebulan. So, antara kita orang berdua, kita orang buat kontrak. Setiap bulan kena bayar RM50 sampai cukup RM500. Kontrak itulah an expression of undang-undang ataupun hukum hakam. Again, nampak tak? Makna pertama berkait dengan makna kedua, berkait dengan makna ketiga. Secara automatik, secara semula jadi. Kemudian, makna keempat kita kata tadi apa? Kecenderungan semula jadi. Okey. Bila kita menyerahkan diri menurut undang-undang yang menurut hukum hakam kepada seseorang, sebenarnya orang tu pun menyerahkan diri dia kepada kita secara tidak langsung. Ustaz Adam sendiri pun sebenarnya telah menyerahkan kepada saya secara tak langsung. Maksudnya Ustaz Adam akan paksa, contohlah kan, akan paksa bayar cepat 500 sekaligus, aku nak 500 juga. Tapi saya tak ada 500 direct kan. Kita nak buat macam mana? Ustaz Adam pun kenalah aku, tak apalah, bayarlah 5 bulan, bayarlah setiap bulan RM50 kan. So, dan siapa yang akan memastikan Ustaz Adam akur dengan ketentuan tu? Mesti kena ada kuasa yang lagi tinggi. Kuasa yang lagi tinggi tu ialah pemerintah. Konteks kita sekarang kerajaan lah. Konteks zaman dulu pemerintah, sultan, khalifah, raja dan sebagainya. Again, nampak kita dah masuk dah ke dalam politik. Dah masuk dah ke dalam politik. So, kehidupan politik, kehidupan dalam sesebuah negara, dalam sesebuah bandar yang ada undang-undang, yang ada hukum hakam, ini ialah fitrah manusia sebenarnya. Fitrah manusia. So, di barat, scholars, pemikir-pemikir barat, diorang akan kata, contohnya ada beberapa nama, contohnya Thomas Hobbes. And then kita ada lagi contohnya daripada Perancis, Jean-Jacques Rousseau nama dia. Jean-Jacques Rousseau. Lepas tu ada lagi David Hume dan macam-macam lagi lah. Diorang ni, diorang kata natural state manusia, keadaan semula jadi manusia, bukanlah keadaan yang hidup dalam bandar ni. Tapi macam Tarzan. Kalau siapa pernah tengok cerita Tarzan, yang macam dalam cerita Jungle Book kan, itulah sebenarnya the natural state of man, of manusia yang diorang kata. Sebab itu boleh ada argument daripada barat, contohnya kan LGBT kan, LGBT. Diorang argue yang LGBT ni sebenarnya ialah natural kepada manusia, fitrah manusia. Sebab apa? Diorang tengok dalam alam haiwan, dalam alam binatang, ada juga monyet contohnya yang mengamalkan homoseksualiti. Jadi orang kata manusia ni, natural state kita, dia kurang macam tu juga. Ada je homoseksualiti. Homoseksualiti ni something yang natural, something yang fitrah pada kita. Jadi ini satu benda yang pelik lah, yang bermasalah kan. Diorang refer haiwan sebagai model of fitrah manusia. Sedangkan kita refer keadaan hidup dalam bandar ni lah, dalam sebuah tamadun inilah, inilah dia fitrah kita, hidup dalam keadaan bermasyarakat ni. Bukan hidup seorang-seorang, bukan duduk dalam gua, bukan macam haiwan. Yes, itu sebahagian daripada fitrah kita, tapi bukan fitrah kita yang sebenar-benarnya. Apakah fitrah kita yang sebenar-benarnya, itu kita akan tengok nanti. So, again, automatik dia berkait dengan makna yang
keempat pula, iaitulah kecenderungan semula jadi. So kecenderungan semula jadi kita ni ialah untuk berhutang, untuk menundukkan diri, untuk hidup dalam bermasyarakat. Okay? So ini kalau kita faham secara sekular lah. Tapi macam mana cara kita nak faham secara agama? Kita berhutang kepada Allah. Okay, kita berhutang kepada Allah. Apa yang kita hutang dengan Allah? Apa yang kita owe Allah? Iaitulah kewujudan kita. Allah dah menciptakan kita, jadi kita berhutang kepada Allah sebab Allah dah bagi kita kewujudan. Allah pinjamkan kepada kita kewujudan. Dan Allah pinjamkan baqa dalam kewujudan. Allah sustain kita punya kewujudan. So kita berhutang pada Allah itu. Kan? So kalau orang yang berhutang, dia akan bayar apa yang dia hutangkan. Saya hutang duit, saya bayar duit. Tapi bila kita hutang kewujudan dengan Allah, maknanya kita ini milik Allah. Jadi apa yang kita nak bayar? Kita tak ada apa pun nak bayar. Kita nak bayar dengan diri sendiri pun, diri kita ni dah memang milik Allah dah pun sebenarnya. Jadi apa yang kita ada untuk bayar? So kita tinggal hanya kita punya consciousness. Hanya ikhtiar atau free will kita je yang ada untuk kita serahkan yang betul-betul milik kita, serahkan kepada Allah. Jadi itulah yang kita serahkan pada Allah. So bila kita dah serahkan our own consciousness, our own ikhtiar kepada Allah, itulah dia penyerahan diri. Kita dah serahkan diri dah kepada Allah, kan? Itulah dia. And then bila dah kita serahkan diri kepada Allah, kita nak bayar, mesti kena ada cara bayar dia. Ada cara bayar dia. So Allah akan outlinekan. Kalau kita rasa macam nak bayar ikut cara sendiri, tak boleh, takkan terbayar. Jadi hanya pihak yang tahu untuk tetapkan undang-undang tu sajalah yang akan tetapkan undang-undang tu. Siapa dia? Allah lah dia. Allah lah pihak itu. Dialah syariat. Dialah yang menyusun syariat. So nampak? Kat situ dah ada hukum hakam. Hukum hakam dia apa? Kita kena solat, kita kena tunaikan zakat dan sebagainya. Yada. Itulah dia hukum hakam. Itulah dia cara kita untuk membayar kepada Allah. Dan ini menjawab kepada dakwaan-dakwaan orang moden sekarang. Kan? Orang-orang yang banyak tertipu dengan rahmat Allah. Apa maksudnya tertipu dengan rahmat Allah? Macam yang sebelum ni, yang Umay pernah share nota dia dengan kita kan. Mana Imam Ghazali nasihatkan jangan tertipu dengan rahmat Allah. Sebab apa? Tuhan yang maha pengasih penyayang tu, dialah Tuhan yang sama, yang maha qahhar, jabbar, muntaqim, maha membalas dendam, maha menghukum, maha menyiksa dan sebagainya. So orang-orang sekarang banyak tertipu yang macam mana? Aku nak jadi hamba yang soleh, hamba yang baik. Macam mana caranya? Kena ikut cara aku. Aku tak nak solat, tapi aku nak banyak bersedekah. Aku tak nak itu, tapi aku nak buat. Aku tak pakai tudung, tapi aku banyak ni. Kan? Aku tengok benda-benda tak elok, tapi aku banyak tolong orang. Kan? So, dia nak ikut nafsu dia je. Nak jadi hamba pun ikut nafsu dia juga. So, itu tak betul lah. Itulah dia. Jadi bila kita ikut semua benda ni, kita menyerahkan diri kepada Allah, maka kita telah menuturi kecenderungan semula jadi kita. Kecenderungan semula jadi kita adalah untuk menyerahkan diri kepada Allah. Jadi orang-orang yang tak menyerahkan diri kepada Allah, sebenarnya dia dah lawan fitrah dia. So itulah dia apa yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah kita. Itu fitrah dalam mentaati Allah. Tapi kita boleh tertanya-tanya lagi. Kalau kembali kepada fitrah Allah itu bermaksud mentaati perintah Allah, bukankah patutnya puasa tu sendiri sudah Aidul Fitri? Bukan satu Syawal tu yang Aidul Fitri. Patutnya puasa itulah yang Aidul Fitri. Betul tak? Sebab bila kita tak makan, kita tidak
menuruti fitrah jasad. Instead kita menuruti fitrah roh kita. Sebab itulah benar-benarnya diri kita yang sebenar-benar. Kan? So kenapa hari raya tu yang Aidilfitri? Bukan puasa yang Aidilfitri. Okey. Kita dah katakan tadi, manusia ni Allah ciptakan dengan dua elemen, roh dan jasad. Jadi dua-dua itulah sebenarnya elemen manusia. Kita bukan semata-mata roh, kita bukan semata-mata jasad, tapi kita ialah kedua-dua ni. Apa dalilnya? Bila Allah kata dalam surah Al-Mu'minun, kan Allah cerita pasal kejadian manusia kan. Last sekali Allah kata apa? Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Allah cerita pasal jasad. Kemudian Allah cerita fanafakhtu fihi min ruhi. Aku dah tiupkan dalamnya roh. Kemudian Allah kata tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kami jadikan dia makhluk yang lain. Makhluk yang lain. Dia bukan sekadar jasad macam binatang. Dia bukan sekadar roh macam malaikat, tapi dia makhluk yang lain. Kalimah ansya'a bermaksud Allah menciptakan sesuatu yang serupa dengan makhluk yang pernah wujud sebelum tu. So kita serupa dengan monyet-monyet dan beruk-beruk yang ada sebelum ni. Sebab tu DNA kita 99.99% sama. Tapi kita juga diciptakan serupa dengan malaikat. Tapi kita bukan malaikat, kita bukan juga binatang. Kita khalqan akhar, makhluk yang lain, ciptaan yang lain. So kita ialah insan yang terdiri daripada kedua-duanya. So dia seolah-olah macam Allah nak kata apa tahu? Sepanjang tahun kita ni hanya menuruti fitrah jasad kita saja. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, beranak. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, beranak. Tapi ada satu bulan dalam setahun kita diperintahkan untuk menuturi fitrah roh kita sahaja. Dan saya nampak tahu benda tu bila sepanjang setiap hari rasa macam susah betul nak buat kerja. Sebab nak buat kerja ni nak cari duit, nak isi perut kan. Tapi banyak betul masa untuk buat benda lain. Bukan banyak betul masa tu maksudnya saya buat, tak juga. Tapi rasa macam masa untuk solat tarawih ada, masa untuk baca Quran ada, masa untuk ini, untuk baca buku ada. Macam-macam masa untuk beribadah tu. Masa untuk roh kita ni ada banyak. Allah dah sediakan. Cuma kita je lah tak buat. Tapi nak katanya dalam bulan puasa tu kita hanya menuturi fitrah roh sahaja. Okay. So bila kita dah menuturi fitrah roh sahaja, bulan-bulan lain menuruti fitrah jasad sahaja, maka pada hari 1 Syawal tu ialah bila mana kita berjaya memenuhi tuntutan fitrah kedua. Jasad pun ada fitrah dia, roh pun ada fitrah dia. Kita kembali makan kan. Kita kembali buat benda-benda yang kita tak boleh buat dalam bulan Ramadan. Tetapi apa yang kita buat itu bersesuaian dengan tuntutannya. So andai kata kalau sebelum bulan Ramadan kita makan banyak, bulan puasa kita makan memang sikit sangat, sepatutnya 1 Syawal dan sampai bila-bila selepas tu kita makan berkadaran. Kalau sebelum ni kita banyak tidur, bulan puasa kita tak boleh nak tidur, sepatutnya 1 Syawal dan seterusnya kita tidur menurut kadar yang sepatut. Kadar yang diperlukan oleh badan dan kadar yang diperlukan oleh roh. Roh kita ni kalau banyak tengah tidur, dia lemah. Badan kuat. Badan kita pula banyak sangat makan, dia kuat. Kita lemah. So kita kena bagi dua-dua stabil. Dua-dua sama kuat. Okay. So itulah dia fitrah, kembali kepada fitrah yang dimaksudkan. Okay.
So sekarang kita kena letak itu dekat tepi. Kita kena masuk ke benda yang baru. Hari ni saya punya perkongsian ni dia akan jadi ada banyak benda tapi dia takkan connect secara terus. Yang pertama takkan connect dengan yang kedua, takkan connect dengan yang ketiga dan yang keempat. In the end, dekat hujung nanti kita akan baru nampak semua benda ni connected. Okay. Sekarang kita bahaskan tentang psikologi pula. Okay, psikologi pula. Tentang ilmu nafs, tentang ilmu jiwa kita. Dalam kitab Kimia Sa'adah, Imam Ghazali kata, macam kata tadi, manusia ni terdiri dari elemen. Kemudian Imam Ghazali kata, manusia ini Allah kurniakan pada jasadnya dengan dua daya. Dua daya. Apa dia? Daya syahwat dan daya ghadab. Ghadab ni maksudnya anger, kemarahan. Daya syahwat dengan daya ghadab. Kemudian Imam Ghazali umpamakan manusia ni macam sebuah kerajaan, macam sebuah kota. Okay, kita ni dalam diri kita ada syahwat, ada ghadab, ada qalb, iaitu hati. Kemudian kita ada akal, iaitu akalah. Kemudian kita ada nafs, iaitu diri kita yang sebenar-benarnya. Kemudian kita ada ruh. Ruh itulah yang menjadikan kita hidup. Tapi sebenarnya empat benda ni, nafs, ruh, akal dan qalb, sebenarnya dia satu benda yang sama. Tapi dengan empat nama yang berlainan. Dan empat fungsi yang berlainan. Ruh ialah benda yang menjadikan kita hidup. Kalau kita tak hidup, kita tak boleh ada ilmu, kita tak boleh ada kesedaran, kita tak boleh ada apa-apa pun. Ruh ialah benda yang menjadikan kita hidup. Nafs ialah platform kesedaran kita. Bab kata ulama, nafs ialah something yang bila mana kita merujuk pada diri kita sendiri. Contoh bila saya kata saya tu merujuk pada siapa? Kepada badan ke? Kepada akal ke? Kepada apa? Tak tahu kan? Tapi yang kita tahu merujuk pada identiti kita. So identiti kita itu ialah nafs. Nafs ialah identiti. Kemudian kita ada akal. Akal ni ialah alat untuk kita berinteraksi dengan alam. Kita berinteraksi dengan alam. Bila kita memerhatikan alam melalui teria, panca indera, hawas, akal kita akan tolong susunkan. Oh, ini besar, ini kecil. Ini banyak, ini kurang. Ini keras, ini lembut dan sebagainya. Akal kita yang akan susunkan. Kemudian kita ada qalb. Qalb ialah tempat ataupun hard disk di mana data-data yang diproses oleh akal akan disimpan. Hawas, panca indera kita, tugas dia ialah untuk mengutip data. Untuk mengutip data. Akal, function dia ialah untuk susun data. Qalb, function dia ialah untuk simpan data. Kemudian dalam qalb ni pula ada function yang kedua, iaitulah ma'rifatullah. Ilmu pengenalan dengan Allah. So barang siapa yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan akur dengan fitrah jadi dia. Dan orang yang kenal Allah, takkanlah dia nak ingkar kan? Hanya orang yang tak kenal Allah je yang ingkar dengan Allah ni. So itu dia. So Imam Ghazali kata apa? Semua benda ni umpama sebuah kerajaan. Siapakah rajanya? Siapa nak jawab? Siapakah rajanya? Hati. Siapa jawab? Samila. Okay. Yes, hati. In fact ada dalam hadis pun Nabi cakap hati itu raja dia. Kemudian siapakah Perdana Menterinya? Siapakah menteri utama dia, Perdana Menteri dia? Akal.
Lepas tu, okay. So, akal ialah dia punya Perdana Menteri. Panca indera, hawas, ialah dia punya, Imam Ghazali kata jasus, jawasis, spy, ngintip. Diorang ni lah yang akan turun ke lapangan, tengok apa jadi kan. Kan kita pun ada juga spy kita kan. Di BKL, apa lagi? Bukan polis tapi di BKL, Majlis Perbandaran dan benda-benda yang macam itulah. Itu spy. Kemudian kita ada dua lagi benda, syahwat dan ghadab. Syahwat ni Imam Ghazali umpamakan sebagai pengutip cukai, LHDN, apa lagi itulah LHDN lah yang saya tahu, pengutip cukai. Lepas tu ghadab, iaitu kemarahan, Imam Ghazali umpamakan sebagai polis dan tentera. Syahnah, polis dan tentera. So Imam Ghazali kata, kalau dalam sebuah kerajaan kita biarkan pengutip cukai berleluasa, habis cukai akan jadi tinggi, hasil mahsul negara pun akan rosak. Sebab semua benda dia nak kutip kan. Habis rakyat nak makan apa? Macam tu juga dengan badan kita. Kalau kita biarkan syahwat kita berleluasa, habis rosak badan kita sendiri. Makan banyak jadi apa? Obese. Tidur banyak jadi apa? Insomnia. Apa lagi? Seks bebas. Macam-macam lah, HIV lah, AIDS lah, apa lah kan. So, kalau kita biarkan syahwat berleluasa, habis, rosak hasil mahsul. Tapi kalau kita biarkan ghadab berleluasa, apa jadi? Kita tengok macam dekat Syria contohnya, dekat Mesir contohnya, dekat mana lagi? Dekat Myanmar, negara-negara Amerika Selatan, negara-negara yang di mana kerajaan-kerajaan dia diperintah oleh tentera. Okay? So kalau kita biarkan syahwat, ghadab kita berleluasa, dia akan jadi apa? Oppression, penindasan. Akan ada banyak penindasan. Itu juga kalau kita biarkan ghadab kita ni berleluasa, kerja nak marah orang, kerja nak pukul orang, habislah orang lain. Kita menindas orang lain. In fact, kita akan menindas diri kita sendiri. Contoh kan, katakanlah kalau kita marah sangat, kerja nak marah je, kita baling semua benda. Kita tumbuk dinding. Yang sakit tangan siapa? Tangan kita sendiri kan. So, itu pun bahaya juga. Tetapi, kalau tak ada kedua-dua benda ni, pun rosak juga kerajaan. Kalau tak ada orang nak kutip cukai, siapa nak tolong distribute kekayaan negara tu kepada semua orang? Macam mana? Apa jadi dengan orang-orang miskin kan? Dan macam tu juga, kalau tak ada polis, siapa nak tegakkan undang-undang? Kan? Kalau kata saya berhutang dengan Badam, tak nak bayar, siapa nak tolong masukkan saya ke dalam penjara ataupun paksa saya bayar apa kan? So kedua-dua benda ni kena ada juga, tapi tak boleh juga dibiarkan berleluasa. So itulah dia. Apa ni? Nak tanya boleh? Ya. Kalau al-ghadab tu kalau terjemah ego boleh ke? Ego? Bukan. Ego ni biasa ego yang kita faham, bolehlah kot terjemah ghadab. Tapi ego in makna yang sebenarnya, ego ni sebenarnya nafs, self. Ego ni daripada bahasa Latin sebenarnya. Maksud dia diri. Sebenarnya maksud dia diri. Tapi bila orang tu dia egoistik, sebenarnya orang yang mementingkan diri. Itulah sebenarnya. Okay. So itulah dia. Jadi sebab tu kita berpuasa sebenarnya. Sebab kita nak menundukkan ghadab kita, nak menundukkan syahwat kita. Bila kita tak makan, bila kita tak melakukan hubungan suami isteri, badan kita ni akan jadi macam dia akan macam tu lah. Lepas tu badan kita pun akan, bila badan kita ni lemah, bila kita tak makan,
dia akan jadi dormant, docile, kata orang putih. Jinak, dia akan jadi jinak. Bila orang buat benda tak apa-apa pun, aku terlalu penat untuk marah kau ni. Kan? So, badan kita dah jadi jinak. So, bila badan kita jadi lemah, roh kita akan jadi kuat. Dan again, itulah dia yang kita maksudkan dengan Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah. Fitrah jasad pun kita penuhi, fitrah ruh pun kita penuhi. So, nampak macam mana dalam daripada psikologi masuk ke dalam politik. So, sebenarnya kita nampak diri kita ni ialah cerminan kepada kehidupan bermasyarakat. Dan kehidupan manusia sebagai masyarakat cerminan kepada keteraturan alam. Nampak tak? So, sebab itu kita ni dipanggil sebagai Khalifatullah. Khalifah Allah. Sebab kita ni dia semacam khalifah ni maksudnya contohlah kan, kalau kita konvoi kan, biasa kan kita kalau tak ada PKP, kita ada apa nama dia? Baraan. Kita ada baraan kan. Naik kereta banyak-banyak, yang kat depan lead, yang kat belakang ikut. Pergi rumah ke rumah, jamuan, tahlil sekejap, pergi ke rumah yang lain, jamuan, tahlil sekejap, benda yang sama kan. So, itu maksud khalifah. Jadi Khalifatullah maksudnya apa? Bila Allah dah aturkan alam ni dengan aturan tertentu, kita kena ikut aturan tu. Kita dipertanggungjawabkan untuk ikut aturan tu. Itu apa yang dimaksudkan dengan Khalifatullah. So sebagaimana Allah mentadbir alam, kita diperintahkan untuk mentadbir alam ni sebagaimana Allah dah takbir alam ni. Dan kita kena takbir hidup masyarakat sebagaimana Allah mentadbir alam ni. Dan kita kena mentadbir diri kita sebagaimana Allah dah mentadbir alam ni. Nampak tak? So, again, itulah dia apa yang dimaksudkan dengan Aidul Fitri. Itulah dia. Sebab tu, dalam kitab Nasihatul Muluk, Imam Ghazali dia nasihatkan dekat pemerintah, tapi dalam Nasihatul Muluk tu ada juga nasihat untuk rakyat. Nasihatnya ialah kita jangan revolt ataupun menjatuhkan pemerintah dengan cara yang salah. Instead kita kena nasihatkan. Sebab apa? Walaupun pemerintah tu mungkinlah kata zalim apa kan, but still dia ibarat macam dalam badan kita. Kalau dia tak ada, yang lain ni semua akan berleluasa. Syahwat akan berleluasa, ghadab akan berleluasa. Ada tak buktinya? Ada. Contoh, dulu Morsi dijatuhkan dekat Mesir. Dahlah siapa naik? Tentera. Dekat Syria, pemerintah yang sebenar yang dilantik secara sah jatuh. Lepas tu siapa naik? Tentera. Kat Korea Utara pun macam tu. Dekat negara-negara Amerika Selatan pun macam tu. So, in fact dalam sejarah pun, contohnya sejarah Tanah Melayu sendiri pun, kan, bila British jatuh, siapa yang datang? Komunis, Jepun, kan. So, dah terbukti dah benda. Jadi kita jangan jatuhkan pemerintah itu, tapi kita kena nasihat. Dan kalau kita ada means untuk ubah pemerintah itu, lantik yang lebih adil, kita buatlah kan. Macam mana boleh masuk situ lah tadi? So, nampak tak overlapping antara alam, kehidupan masyarakat, kehidupan dalam keluarga, kehidupan secara peribadi, semuanya ada model yang sama. Ada raja dia, ada Perdana Menteri dia, ada tentera dia, ada cukai dia dan macam-macam. So, kalau kita ikuti, kita tuturi fitrah kita ni, apa yang kita akan dapat? Kita
kita akan dapat sa'adah, kebahagiaan. Dan sebab tu para ulama contohnya bila dia hidup dalam zaman pemerintah yang zalim, contohnya macam Imam Ahmad bin Hanbal ke Imam Abu Hanifah, antara dua orang tu yang hidup dalam zaman pemerintah yang zalim, diorang tak ada masalah, diorang still boleh hidup happy. Sebabnya of course as a country, as a nation, dia misery lah, tapi individually dia masih lagi boleh hidup secara bahagia. In fact, sebenarnya itulah macam mana cara untuk menjadikan sesebuah negara itu happy balik, makmur balik, dengan cara memakmurkan dulu individu-individu. Sebab tu ulama-ulama dulu dia tak sibuk sangat nak nasihati pemerintah. Instead apa yang dia buat, dia didik rakyat. Supaya bila once pemerintah tu mati nanti akan naik orang yang baru yang lebih adil, kan? Itulah. Sebab kata apa Gandalf dalam cerita Lord of the Rings, this too shall pass. Benda ni pun akan berlalu. Tapi apakah yang akan kekal? Nasib kita di akhirat nanti. Dan of course kita nak dapatkan sa'adah lah. Kita tak nak nanti ada syaqawah dan kesengsaraan. Siapa yang mencuri fitrahnya, menyerahkan diri kepada Allah, dia akan sampai kepada sa'adah. Dan siapa yang tak mencuri fitrahnya, dia akan sampai kepada syaqawah. Dan again, ini dapat kita lihat dalam masyarakat-masyarakat Barat dan masyarakat-masyarakat Jepun contohnya, yang sangat-sangat terpengaruh dengan worldview Barat, cara pandang alam Barat kan. Banyaknya kes bunuh diri, banyaknya kes kecelaruan identiti. Baru-baru ni saya enjoy tengok video-video debat antara geng-geng liberal dengan geng-geng konservatif di US. Contoh orang-orang macam Ben Shapiro, Dr. Jordan Peterson, bila dia orang berdebat dengan geng-geng liberal kan, lalu dia orang akan, geng-geng liberal ni akan speechless tau. Sebab argument dia orang memang tak apa-apa. Dan kita nampak lah argument dia orang tu memang tak berlandaskan fitrah, tak payahlah bagi contoh. So dahsyatlah kecelaruan diorang ni, dengan sebab diorang tak nak mengakui bahawa penciptaan manusia ni adanya aturan semula jadi. Diorang nak decide sendiri. Dan benda ni terjelma dalam kehidupan diorang yang kita panggil sebagai konsep tragedi. Kan? Ada masa setengah jam lagi kan? Ni. Isra. Okay. Ini satu buku. Ini mesej ni maksudnya cerminan. Maksudnya bila saya kan, ayah saya kan, kau ni buku ayah kau. Itu mesej, cerminan sesuatu ke atas sesuatu. So yang ni, buku ni ditulis oleh seorang profesor US, bukan US silap. Ini orang Jerman. Nama dia Erich Auerbach ataupun Erich Auerbach. Dia ni profesor dalam bidang sastra, tapi dia juga ada kepakaran dalam bidang sosiologi. So dia kaji masyarakat, tapi dalam masa yang sama dia kaji sastra Barat. And then dia nampak sebenarnya masyarakat Barat ni
dia mencerminkan cara fikir dalam sastra. Dan dalam sastra dia sangat-sangat banyak apa yang kita kenali sebagai konsep tragedi. Tragedi ni apa maksudnya? Tragedi ni maksudnya satu konsep yang memperihalkan keadaan manusia, keadaan kewujudan manusia. Bahawa manusia ni memang hidup untuk hidup dalam keadaan sengsara and nothing else. Tapi kalau kita kata apa? Hidup manusia di dunia ini adalah untuk diuji. Dekat akhirat nanti baru kita akan tahu kita happy ke tak. Kan? Tapi orang barat, orang kata hidup kita memang semata-mata untuk melalui tragedi, untuk melalui kesusahan dan kesengsaraan. So diorang kata asal-asalnya kita ni duduk di satu kedudukan yang mulia. Kemudian kita terbuat satu silap. So, kita pun jatuh ke kedudukan yang hina. Disebabkan kedudukan kita terjatuh tu, silap kita tu akibatnya akan dirasai oleh kita dan juga orang yang datang-datang selepas kita. So dan benda ni sangat-sangat terserlah. Contohnya dalam mitos-mitos Greek. Kalau korang boleh cari kisah tentang Raja Sisyphus. S-Y-S-I-P-U-S. Raja Sisyphus. Dia ni cuba menipu dewa-dewa. Kemudian dewa-dewa pun marah dengan dia. Dewa-dewa ni pun hukum dia untuk buat apa tau? Tolak batu yang berat, naik bukit. Lepas tu batu tu jatuh dekat sebelah satu lagi. Lepas tu dia kena tolak balik batu tu, lepas tu jatuh balik sebelah lain. Dia tolak lagi, jatuh. Tak selama-lamanya dia kena buat macam tu. Lepas tu ada satu lagi mitos Prometheus. Prometheus. P-R-O-M-E-T-H-E-U-S. Dia ni anak dewa. Lepas tu bila dia ni dewa marah sangat dekat dia, Zeus marah sangat dekat dia sebab dia bagi api dekat manusia. Kalau ikut mitos Greek, Zeus ciptakan manusia sebab apa tahu? Sebab untuk hiburan. Dia nak seksa manusia and then dia rasa kelakarlah manusia hidup ni. Lepas tu Prometheus dia buat apa? Dia bagi api supaya untuk memudahkan hidup manusia. Jadi Zeus marah. So Zeus seksa Prometheus. Dia seksa macam mana? Dia seksa dia letak Prometheus dekat batu. Lepas tu burung-burung gagak akan datang makan dia punya organ-organ. Sikit selama-lamanya. Tapi tak mati-mati. So itulah the kind of life yang orang barat bayangkan. Bila diorang lawan Tuhan, diorang tahu bila aku lawan Tuhan, aku akan tak ada dah source of happiness, source of purpose. Aku akan tak ada dah. But what the hell, diorang kata. Lebih baik ada kebebasan daripada bahagia tapi tutup dekat Tuhan. Tapi in the end apa jadi? Diorang tak bebas pun. Diorang tak bebas daripada kesengsaraan, daripada syaqawah. So itu dalam mitos Greek. Kemudian dalam agama Kristian pun ada. Contohnya cerita Nabi Adam. Kan? Bila dia makan buah yang terlarang tu, dia jatuh ke bumi, dia berdosa dan manusia yang datang selepasnya tu pun semuanya berdosa, kena tanggung dosa Nabi Adam. Diorang panggil ni sebagai konsep the original sin, dosa asal, the original sin. So again, Nabi Adam punya dosa, orang lain kena tanggung sampai ke akhir zaman. Tapi dalam Islam kita kata apa? Allah dah kata awal-awal dah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memang ciptakan kita untuk duduk dekat bumi. Tapi Allah biarkan Nabi Adam sekejap dekat syurga. So apa yang Nabi Adam buat, dia ada salah, yes. Tapi salah dia. Allah dah ampunkan dah pun dia. Fataba alaih. Inna Allah huwa tawwabur rahim.
Uh, so, itulah dia. Beza antara worldview kita dengan worldview barat. So, again, macam mana cara untuk kita jadi bahagia? Kita tuturilah fitrah kita dengan betul. Dan sebab tu selalu ulama kata bulan Ramadan ni ialah madrasah. Kita didik jiwa kita untuk kita hadapi sepanjang tahun yang akan datang. Sebabnya kalau kita tak ada bulan Ramadan ni, rasa panjang tahun kita bulan Ramadan pun dan banyak yang Imam Ghazali kritik amalan-amalan bulan puasa kita. Contohnya macam makan lagi banyak daripada bulan lain. Contohnya macam makan benda yang macam-macam kan. Bulan lain kita tak pernah makan pun lemang. Bulan lain kita tak pernah makan pun ayam percik ke apa semua tu. Tapi sampai bulan puasa semua benda kita kasih. Tepung pelita pun. Itulah. Ya Madam. Yusra, Ana ada soalan yang pasal bukan apa elemen-elemen ke dalam badan, dalam diri, dalam qada. Apa istilah dia keseluruhan tu? Imam Ghazali panggil anasir. Anasir. Okey, anasir. Okey. Anasir tu bila kita tengah dalam bulan puasa, kita nak membalancekan dia. Ghadab kalau ambil tengah-tengah tadi istilah dia apa tahan terguna. So kalau tak ada bulan Ramadan, anasir-anasir dalam badan kita ni nak dibentuk melalui apa? Dibentuk melalui apa? Maksudnya start daripada Aid tu dah bukan Ramadan dah, and then move terus kepada sampai Ramadan lagi sekali. Kita kena buatlah apa yang kita biasa buat dalam bulan Ramadan. Sebab tu bulan tu namanya madrasah. Sebab supaya apa yang kita belajar dalam tu kita amalkan. Kan orang selalu tanya kan, kenapalah aku belajar mat? Bukannya aku akan apply pun in real life. Kan? Tapi dalam bulan Ramadan ni kita belajar sebab kita akan apply in our daily life. Sepatutnya lah kita kena apply. Sebab tu adanya puasa tatawwu', puasa-puasa sunat tu. In fact, Allah siap syariatkan Syawal kedua dah boleh start puasa dah kan, puasa puasa 6 tu kan. So itulah dia, dalam bulan kita kena buatlah yang kita dah buat dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu Nabi ada kata berapa ramai orang yang puasa tapi yang dia dapat cuma lapar dan dahaga. Dia tak dapat the lesson, dia tak dapat maksud tu kan, tujuan puasa tu. So kalau dalam bulan Ramadan kita masih lagi tak dapat capai maksud tu, kita kena usahalah untuk dapat itu dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan ni sebenarnya kan dia bukannya setahun sekali. Dia bukannya benda yang julung-julung kali sepatutnya. Dia macam mana kita solat setiap hari kan. Tapi kita ada satu hari solat yang khusus. Solat Jumaat. Itu juga puasa sebenarnya. Kita patutnya puasa setiap hari yang boleh yang dibolehkan untuk puasa. Tapi akan ada satu bulan yang memang wajib untuk puasa. So sepatutnya mentaliti kita macam tu. Kita pandang bulan puasa ni just sebagai hanya salah satu waktu khusus untuk berpuasa. Sedangkan waktu berpuasa tu tak terbatas hanya untuk dan dalam bulan Ramadan. Betul lah kot. Rasanya Enta belum kait lagi kot dengan Dain apa semua tu tadi. Enta nak bawa balik. Tu habis kat situ Dain tadi. Rasa-rasanya korang dapat tak nampak kaitan dia antara yang ni dengan yang awal-awal tadi? Nampak je kan? Adam,
Boleh nampak? Ana boleh nampak? Umay boleh nampak tak Umay? Alhamdulillah nampak faham. Adilah? Adilah Talapia? Syamilah? Boleh. Kan boleh je. So tak perlulah nak kaitkan dah. Rasanya mungkin boleh kita buka ruang soalan ke apa. Kak Kinah macam ada soalannya Kak Kinah. Ke orang lain ada soalan? Tak ada. Tak ada ya. Kalau tak ada boleh juga kalau kita habis awal. Boleh lah. So plan petang ni macam mana Badam? Makanan apakah yang kita nak makan yang kita tak pernah makan benda lain? Jangan tanya dekat sini. Kan jenuh nak ajak nanti. Ustaz Zul jauh tu. Okey, terima kasih kepada Yusra. Anda buka kepada soalan. Kalau tak ada soalan, kita berehat 10 minit je. Lepas tu nak pergi ke asar ke, ada yang program iftar ke apa ke petang ni. Atas antum lah. Selamat berhujung minggu. Dan terima kasih kepada yang hadir. The next tafsir punya ad-hoc for tafsir bila? Tafsir for ad-hoc. Syamilah ingat tak bila Syamilah? Tak ingat. Tak apa, nanti kita dari masa ke semasa kita maklum lah. Dan jangan lupa stop recording. Kalau tak ada apa, terima kasih Yusra, Syamilah, Kak Sakinah, Umay. Umay kalau catat nota share lah dengan siapa-siapa yang tak hadir nanti. Adilah dan Ustaz Zul. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Okay. Assalamualaikum. Adam serah balik kepada recordingnya kepada Syamilah lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.